Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei dan terutama sekali Malaysia. Baik, untuk malam ni kita akan membincangkan pair Euro JPY. Taklah seperti yang kita dah war-warkan dalam grup daripada petang tadi. So ini merupakan template daripada sahabat kita Tuan Effendi, yang mana template ni kalau tak silap daripada minggu lepas lagi bang. Betul juga. Daripada minggu sudah lagi. Saya tak ada masa nak check. Okay, baik. So Euro JPY time frame monthly ini yang diberikan oleh saya dan inilah keadaan dia. Pertama yang saya nak tanya, line warna merah ni apa dia? Apa dia line yang berwarna merah ni? Mana Fendi? Retracement. Sebenarnya line ni marking untuk apa ni? Time frame berapa ni? Daily, monthly, weekly, H4, H1. Pelik sangat rupa line ni. Fendi? Cikgu, yang monthly tu abaikan. Abaikan. Yang ni saya try ikut itu hari. Okey, so saya buang lah. Itu ni buat day H4 dengan H1. Daily, H4, H1. Ya. Okay, daily. Okey, cantik. Low, high, high, low. Okey, cantik. Barulah nampak rupa. Ini tiba-tiba jadi gitu ha. Bar up biru, bar down merah. Okey, back candle putih, common, auto scroll antik. Okey, done. Selesai. Barulah cantik macam ni. Ini baru betul floating. Okey, baik. Daripada sudut kekemasan floating, apa yang Fendi buat ni cantik, kemas. Okey, very nice of you yang Fendi dah buat macam ni. Tapi, okey, ada tapi dia. Bila mana kita nampak, sebagai contoh, hari ini merupakan hari Khamis, Rabu, Selasa, Isnin, maknanya dekat sini. Fendi hantar minggu sudah, minggu lepas. Saya pun tak pasti hari apa. Tapi bila mana dia dah membatalkan keadaan low ni, okay, bila dia dah membatalkan SBR low ni, dah habis dah. The entire structure of downtrend tu finish already. Boleh faham tak Fendi? Faham cikgu. Kenapa saya kata dia finish already? Sebab dia sekarang dah pergi uptrend cikgu. bukan sebab sekarang dia dah pergi uptrend. Kalaulah sebabnya sekarang dia jadi uptrend, high low tu pun dah confirm kata dia uptrend, high pun dia dah confirm kata uptrend. Bukan sebab dia uptrend, tapi kita mencari struktur yang berbeza. Ini uptrend, dan ini downtrend. Kenapa kita mencari struktur yang berbeza? Jawapan dia adalah kerana saya nak benda ni. Ini yang saya nak perhatikan. Ini yang saya nak berikan fokus. Ni dia. Apa dia? Point low. Apa dia? Point lower low. Dan seterusnya. Boleh faham tak? Fendi? Faham cikgu. Boleh. Itu sebabnya kenapa kita nak mengenal pasti keadaan previous trend. Sebab kita nak tackle balik point-point yang berlaku. Dan dekat sini ada sedikit kesalahan in term of floating. Sebenarnya ini boleh ambil ni. Kalau kata awak nak ambil lah, actually ini sebenarnya boleh ambil. Ni boleh ambil ni. Kalau nak kira batal tu memang batal lah. Okay, memanglah batal.
Tapi ceritanya sekarang ni kalau kata kita nak ambil floating lah, faham tak? Faham cikgu. Okey, saya start balik daripada kosong. Kenapa kena start balik daripada kosong? Sebab Fendi buat start daripada time frame daily. Kena ingat SOP kita time frame monthly. Start dengan time frame monthly, turun sehingga kepada time frame daily. Bila mana kita buka time frame monthly, terus kita nampak atas ni ada resistance. Nampak tak? Nampak cikgu. Tak semestinya kita hanya perlu tunggu bertukar bulan barulah kita memberikan fokus pada time frame monthly. No. Jangan faham gitu. Okay? That is the reason why bila mana saya buat analisis, saya mulakan daripada time frame monthly. Boleh? Dapat? Dapat cikgu. Okay. Yang lain-lain setakat ni ada soalan ataupun tidak? Okay, baik. Ingat support, resistance, itu basic marking. Itu silibus yang paling basic dan sebenar-benarnya yang paling susah sebenarnya. Okay? Dengar betul-betul, ingat apa yang saya cakap. Pecahan kepada silibus support dan resistance adalah sangat banyak. Yang pertama, macam mana nak marking support dan resistance. Yang kedua, macam mana nak marking support dan resistance sekiranya berlaku pertindihan dalam time frame yang sama. Contoh, ini merupakan support. Okey. Ini merupakan support. Kita katakanlah candle untuk bulan ni dah close. Okey, contohlah dah close. Okey. Support merupakan gandingan dua candle antara merah dan biru dan dia berada di bawah current price. Ini juga merupakan support. Kita tak boleh nak kata ini bukan support. So macam mana nak marking dua support yang bertindih? Ini yang saya cakapkan tadi. Pecahan kepada silibus. Dalam support, marking support nak kena tahu macam mana. Bila dah tahu marking support macam mana kalau berlaku pertindihan daripada time frame yang sama, macam mana nak marking? Ada cara dia. Bila dah selesai marking yang ni, turun pula time frame weekly. Macam mana nak marking sekiranya berlaku pertindihan daripada perbezaan time frame? Macam mana pula nak marking? Ada cara dia lagi. Okey, macam contoh dekat sini, kita boleh nampak berlaku pertindihan marking. Ini support monthly, tapi dalam masa yang sama weekly ada dekat sini, dan dalam masa yang sama nampak tak dekat sini pun ada lagi. Okey. Okey, baik. Kita patah balik pergi time frame monthly. Kita mulakan dengan step macam mana nak start analisis. Okey. Beza bila mana kita nak start analisis dengan kita belajar, itu dua benda yang berbeza. Kalau mengajar, kalau saya buka kelas, saya akan susun mengikut silibus. Kena faham betul-betul. Makna kata betul-betul step by step dan tak ada analisis. Saya cakap terang-terang. Itu kalau saya punya kelas. Engkau sembang bab analisis, engkau sembang bab entry, kau kena kick. Tapi sekarang kita bukan buat kelas. Siapa yang follow analisis, saya sebab saya selalu sebut, bila follow analisis, saya sebut balik susunan dia, support, resistance, SBR, RBS. Sebab saya tak nak korang tunggang langgang. Catch balik the syllabus step by step. Okay. So sekarang ni kita start dengan time frame monthly. Apa trend yang sedang berlaku sekarang? Anyone? Running trend sekarang apa dia? Uptrend. Okey. Uptrend mula dengan point apa? Uptrend mula dengan point apa? Support. Ada berapa support dan sebutkan tarikh. Support yang nak ditandakan sebagai low.
ada berapa support, ataupun nyatakan tarikh bila support itu berlaku, yang mana support tu kita nak ambil dia sebagai low. Faham tak faham tu? Apa nama arahan tu? Ke confused ke apa? 1 bulan 11 1 hari bulan 11 daripada Tuan Chris kita. 1 hari bulan 11. 2020 2020 ke 2021 ke 2022 ke? 21. 1 hari bulan 11 2021. 1 hari bulan 11. Oh sini. Ya. Sini kita nak ambil low. Bawah lah. Okey. Saya pakai anak panah. Ada lagi yang lain? Nak ambil low start pada mana? 1 Mac 2020 juga. 1 Mac 2020. 1 Mac 2020. September 2020. 1 Mac. 1 Mac Ya. 1 Mac 2020. Maknanya yang ni. Siapa ni? 1 Ogos 1 Ogos 2019. 1 Ogos 2019. 1 Ogos 2019. 1 Ogos sini. Ini kata Fendi. Ini kata di Fendi 1 Ogos. Ada lagi? Okey, Syahamuddin pun sama. 1 Ogos dan 1 September. Ada lagi tak? Dekat mana yang kita nak start point low untuk uptrend? Dekat mana? Nampak? Nak start point low pun kita dah jadi masalah dah. Come on guys. Siapa lagi nak cuba ni? Silakan. Kita berbincang. Lukman 1 Mac 2020. Arrow hijau. Abang Latif kata arrow hijau. Lagi? Dah tak ada dah. 3 je. Okey. 1 Julai 20 bukan. Yang 1 Julai 2016. Kebun Tuah kata 1 Julai 2016. Sini. Ni Kebun Tuah. Macam-macam nama keluar lah. Sinilah. Saya ubur sebelah sinilah. Okey. So kita ada 4 option. Yang di sini, di sini, di sini dan di sini. Okey. Option yang salah, totally salah. Okey, dengar betul-betul. Option yang salah, yang mana kita nak ambil point low sebagai uptrend. Okey, option yang ni. Siapa yang pilih ni tadi? Kenapa abang pilih yang tu bang? Ada any solid reason yang menyokong apa pendapat abang? Saya rasa kalau ambil yang bawah tu jauh sangat. Jauh sangat. Okey. Itu je. Itu saja. Okey, baik. So sekarang ni bila mana kita nak dengar betul-betul bila mana kita nak dapatkan trend, bila mana kita nak capture trend, bila mana kita nak dapatkan satu structure, bila mana kita nak baca dia punya point dan sebagainya. Kalau kata boleh ambil jauh sikit, sebab apa? Bila kita buat dia jadi macam mana tau? Saya buat contoh Contoh sini start low, high, higher low, higher high. Sini dah pecah. Sorry. Sekejap dia tak jadi auto admit. Okey, semula. Okey. Saya ambil yang ni dulu, kita tengok dah pecah ke belum. Okey. Macam belum.
Ni close price dia 829, 121,829. Yang ni 881, 121,881. Yang ni pula 829, 829, 821. Kenapa macam jauh beza Close 121,829. Sini 829, sini 881. So belum break lagi. Okey, point ni masih boleh dipakai. So kalau start daripada bawah ni, okey, kalau start daripada bawah ni, low, high, higher low, higher high, higher low dan higher high. Sekarang ni kita ambil sini higher low. Ada berapa point sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 point. Kalau kita ambil start daripada sini. Okey, kejap Yang ni saya screenshot dan saya hantar dekat dalam grup. Okey. Okey, so korang boleh refer dekat dalam grup lah nanti. Okey. Baik. So sekarang ni itu sekiranya structure yang kita ambil start daripada yang bawah tu, yang arrow yang berwarna biru. Okey, sekiranya kita ambil dekat situ. Baik. Kalau kita tak ambil daripada situ, kita start daripada yang warna hijau pula. Save template. Okey. Baik, sekarang ni kita ambil yang warna hijau pula. Okey. Bila mana kita ambil start daripada warna hijau, dia akan jadi macam ni. Low, high, higher low, high high, higher low. 1, 2, 3, 4. Boleh dapat tak setakat ni? Yang tadi kalau tak silap 6. Yang tadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi 6. Yang sekarang ni 4. Antara 4 dengan 6, simple math, mana lebih kuat? 6. Boleh nampak tak? Tidak semestinya point itu jauh menjadikan point tersebut sebagai satu point yang kuat. Contoh, kenapa saya cakap macam tu? Sebab ada yang pilih yang belakang ni. Okey, kita tengok yang belakang ni pula. Example untuk yang belakang ni pula. Okey. Actually tuan-tuan tak salah nak pilih point yang tadi semua tu tak salah. Okey. Tapi dia akan memberikan impact pada analisis kita. Okey. Yang ni start daripada low, naik pergi dekat high, seterusnya turun dekat higher low, next to be ialah higher high. Gitu jadinya. Allah. Gitu jadinya. Okey, makna kata start daripada sini, naik atas ni. Okey, kemudian turun bawah ni. Sorry saya tak ikut skema warna. Then dia nak naik ke atas ni. Itu maksud dia. Untuk struktur yang ini, ada berapa dah? Ada berapa point dah guys? 2 point. Baru 2 point nak masuk 3. Nampak tak? Faham tak? Faham. Kita ada berapa pilihan? Kita sekarang ni ada 3 pilihan. Okey, kejap. Kita ada 3 pilihan. Allah. Ni Euro USD. EJ. Okey, yang ni. Kemudian satu lagi. Okey, yang ni. Okey. Okey, kita ada 3 pilihan.
kita ada yang ini, kita ada yang ini, dan kita ada yang ini. Okey. Yang ni yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang sebelah kiri sekali kita ada 6 pilihan, yang tengah kita ada 4 pilihan, yang kanan sekali kita ada 3 pilihan. Mana yang paling kita rasa boleh pakai? Yang paling kuat, yang structure tu nampak solid, yang structure tu nampak cantik, yang mana? Kiri sekali. Yang kiri sekali sebab dia ada 6, dia dah buat 6 point. Boleh? Dapat tak? Ini cara macam mana saya nak menentukan, macam mana saya nak start plotting, macam mana saya nak ambil, struktur mana yang saya akan ambil. Ini caranya. Ada soalan ataupun tidak setakat ni? Saya tak kata salah untuk orang yang ambil 4 point. Saya tak kata salah. Ambil lah, tak ada masalah. Saya tak kata salah untuk orang yang ambil baru buat 2 wave tu, low, high, higher, low. Dia sekarang ni nak buat higher, high. Maksud saya yang paling kanan sekali. Saya tak kata salah. Actually, plotting yang tu pun betul. Cuma, kita nak trade sekarang. Kita nak trade dalam masa yang terdekat. Kita nak cari apa yang dia akan buat. Kalau tuan-tuan perhatikan, kesemuanya sama, kesemuanya seiring. Apa yang sama, apa yang seiring. Last point dia apa? High low. Korang buatlah plotting macam mana pun, last plot dia high low. Betul ataupun tidak? Betul juga. Kalau faham marking, kalau faham plotting, korang akan dapat result yang sama bila mana korang buat 3-4 plotting sekalipun. Perspektif yang kita nampak daripada sudut yang berbeza, akhirnya kita sekarang ni ada 3 keadaan plotting untuk uptrend. Tapi semuanya end point dia sama. Apa dia? Higher low. Nak cari apa? Higher high. Nampak tak? Faham tak? Faham ya. Setakat ni Keris seorang je yang faham. Yang lain macam mana? Kalau ada soalan, tanya. Jangan segan, jangan malu nak bertanya. Tolong tanya. Kalau tak tanya, rugi. Sebab saya spend masa sejam untuk tuan-tuan. Okay? Jadi kalau boleh saya nak, tak dapat sikit pun, tak dapat banyak, dapat sikit dulu pun malam ni jadi dah. Okay? Baik. So ini dia guys. Okay? Macam mana kita nak menentukan. Tepuk dada, tanya selera. Mana plotting yang kita nak. Dan dalam masa yang sama, kita kena tengok juga keadaan-keadaan plotting. Mana yang lebih berisiko. Apa yang saya maksudkan dengan risiko ni tadi? Contoh, sekiranya tengok plotting yang paling kiri sekali. Tengok plotting yang paling kiri sekali, dekat point high tu ada satu RBS. Saya tukarlah. Saya tukar warna dia. Saya takut nanti tuan-tuan kata mana pula RBS, bukan ke RBS warna biru. Saya pula kena marah kan. Okey, saya tukar. Ini RBS. Okey, ini RBS. Okey. Yang ni pun sama, apa dia? RBS atas ni. Okey. Tengok betul-betul, dengar betul-betul, cuba fahamkan, tak faham, tolong tanya. Okey? Plotting yang paling kiri sekali dia tu kuat. Dia kuat pasal apa? Dia dah kukuh. Low pergi high, satu wave. High pergi higher low, wave yang kedua. Higher low pergi higher high, wave yang ketiga. Higher high pergi higher low, wave yang keempat. Higher low pergi higher high, wave yang kelima. Higher high pergi higher low, wave yang ke-6. So situ ada 6 wave. Okay, count of wave dia ada 6 wave dah. Okay, so saya remark dekat sini. Sini ada 6 wave. Sini ada 6 wave. Okay, selesai. Sini ada 4 wave. Nak kena kira sama-sama ke wave ni? Ke dah faham dah macam mana nak kira wave?
Dah tahu dah? Okay. Ini ada berapa wave? Low pergi high 1, high pergi higher low 2. Dia baru nak buat higher high. Okay, so 2 yang dah jadi. Okay. Guys, tolong guys tolong berikan perhatian. Tolong tanya kalau tak faham. Terus terang saya katakan, ilmu yang dikongsikan pada malam ni merupakan satu ilmu yang saya... Okay, kita ada Abang Azwan kita dalam ni. Okay. Beliau dah bersama dengan saya mungkin daripada tahun berapa Abang Azwan? Saya pun lupa dah. Dia just follow YouTube macam tu sahaja. Kemudiannya alhamdulillah dia pun dah berjaya trade dengan fundamental dan sebagainya. Syukur alhamdulillah Abang Azwan juga banyak mengajar saya bagaimana nak fundamental dan sebagainya. Belajar badar, dia bukan habis kelas, habis tamat grad, no. Benda tu dia akan continuous, sebab saya tak boleh nak rangkap semua dalam satu masa, no. Saya bukan suruh follow saya setiap webinar, tak. Tapi ada kemungkinan besar benda-benda yang saya belum sebutkan selama ni, yang mungkin belum tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan akan dengar malam ni. Mungkin, wallahualam. Okay? Sebab dia depends on question. Itu masalah dia. Okay? Baik. Hujung sekali ada 6 wave, tengah ada 4 wave, kanan sekali ada 2 wave. So in term of wave, kita akan ambil yang paling kiri sekali. Pasal apa? Yang paling kiri sekali adalah wave yang paling banyak. So dia dah stabil, dia dah kukuh, dia dah cantik, dia dah solid. Baik. Mungkin akan ada yang pertikaikan, cikgu, kalau dah sampai 6 wave, so habislah. No, saya bukan elite wave. Okay, saya bukan elite wave. Saya punya wave lah. Saya tak ada teori dan konsep mengatakan bahawa selepas 5 dia akan patah balik, buat korektif ke, buat impulse ke, selepas 7 dan sebagainya, selepas 9 ke apa ke. No, saya tak ada konsep tu. Okay, selagi ada hutang, kau boleh kejar hutang, kau pergi kejar hutang. Simple je. Okay, baik. So sekarang ni, itu faktor yang pertama, kekuatan pengukuhan daripada segi wave. Yang pertama, dan bukan itu sahaja yang perlu tuan-tuan pertimbangkan untuk memilih wave. Faktor yang kedua, hutang. Contoh, sekiranya saya ambil wave yang pertama, yang 6 tu tadi, dekat situ ada 2 hutang. Dekat situ ada 2 hutang. Contoh, kita katakanlah yang belah bawah tu tidak berlaku retracement. Contoh. Okey, ni contoh. Janganlah korang kata, cikgu tadi dah semak retrace. Tak, ni contoh. Kena faham betul-betul. Okey. So dekat situ ada 1 hutang. Dekat sini hanya ada 1 sahaja hutang. Dekat sini hanya ada 1 sahaja hutang. Yang ni pula langsung haram hutang pun tak ada. Okey, yang ni pula tak ada hutang langsung. Clear, cantik, bersih. Cat ni bersih. 2 ni ada hutang. Yang paling kiri sekali ada 2 hutang, yang tengah ada 1 hutang, yang kanan sekali langsung tak ada hutang. Mana yang saya akan pilih? Saya akan pilih yang paling high risk, iaitu wave yang ada 6. Pasal apa saya kata dia yang paling high risk? Sebab dia telah pun berlaku 2 kali hutang. Kemungkinan besar untuk dia lipat terjun ke bawah ada, bukan tak ada. Okey, boleh dapat tak? Saya stop dulu setakat ni. Ada soalan ataupun tidak? Tak ada? Semua okey? Okey. Boleh saja engkau orang. Okey, baik. So sekarang ni saya akan pilih wave yang ada 6 tu tadi. Sekejap, saya lupa. Abang Fendi mana, Abang Fendi? Ada cikgu, ada. Boleh tak? Boleh cikgu, faham. Tak ada soalan? Tak ada cikgu. Betul tak ada soalan?
Tak ada cikgu. Lepas ni kalau tanya soalan yang sama apa yang saya dah terangkan, siap? Baik cikgu. Tapi jangan tak tanya pula, tanyalah. Okey. Cikgu, tanya sikit boleh? Sila. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Okey, apabila contoh lah kan. Hmm. Contoh, okey, low high, higher low, higher high. Okey. Automatik kat situ terbentuknya RBS, betul cikgu Dekat point mana yang terbentuk RBS? Dekat high. Okey. Okey, sekarang ni saya cuba nak fahamkan. Okey, kalau ikutkan candle candle berapa bulan tu cikgu Yang mana? yang dekat baris high tu, RBS tu. Okey. Okey, yang membatalkan resisten. Okey, dan membentuk RBS. Yang membatalkan resisten membentuk RBS. Okey, 1.7. In case lah kalau sebelah dia tu terus retracement, boleh dikira sebagai boleh terus ke ataupun mesti kena selang candle lain ke cikgu? Terus retracement. Sebelah Contohnya tu, yang biru tu dia tak ada di situ dia retrace terus. Boleh dikira ke cikgu? Yang ni lah terus retrace. Ya betul. Okey. Macam mana retrace ni, macam mana? Boleh terangkan sikit apa keadaan retracement? Retracement, okey, sebab dia menaik mesti harga close di atas, maafkan saya, mesti shadow warna merah, betul cikgu? Betul. Okey. Lagi? Okey. Lagi itu yang saya nak tanya, adakah valid yang itu dikatakan retracement ataupun dia mesti kena selang, contohnya candle biru merah dulu ke ataupun biru merah ke, macam tu. Tak ada. Kena ingat, rules yang saya buat, candle bermula daripada candle yang ketiga dan seterusnya adalah candle yang boleh membatalkan marking. Itu rules untuk membatalkan marking. Betul tak? Okey, betul. Okey. Bila mana saya kata candle ketiga yang kita boleh count sebagai candle yang membatalkan marking, maknanya candle ketiga, keempat, lima, enam dan seterusnya, makna kata apply benda yang sama untuk retracement. Boleh? Apply benda yang sama je Ya. Okey, faham. Boleh? InsyaAllah Okey. boleh. Makna kata sekarang ni, kalau sekiranya selepas berlaku candle biru di sini, ada candle merah yang menyentuh line ini, yes, retracement telah pun berlaku. Boleh Abu Dhura? InsyaAllah boleh cikgu. Baik, alhamdulillah. Jelas. Boleh cikgu. Ada sama-sama. Ada soalan lain lagi? Anyone? Ada yang nak tanya soalan? Tak ada? Okey. Baik. Kalau tak ada yang nak tanya soalan, sekarang saya padam balik semua ni. Okey. So kita nak start buat analisis. Masing-masing dah tahu kenapa saya ambil dekat sini. Masing-masing dah tahu ini merupakan poin-poin yang saya ambil tadi. Cumanya sekarang ni saya nak tuan-tuan nampak kenapa saya ambil in term of marking. In term of marking ni apa dia? Macam yang saya sebut, marking terbahagi kepada dua, basic marking dan advanced marking. So sekarang ni kita apply SNR. Okey. Apa dia basic marking untuk 2 point? Low merupakan support. Okey. Low merupakan support, high merupakan resistance. Simple je. Okey. Low merupakan support, high merupakan resistance. Simple sangat-sangat benda ni. Apa dia support? Support merupakan gandingan dua candle merah dan biru yang berada lebih rendah daripada current price. Ini current price. So bila mana kita dah discuss tadi, kita start daripada sini. Okey. Kenapa saya start daripada situ? Korang recap balik video yang sebelum ni. Okey. So saya ambil daripada sini.
Okey, ini merupakan support. Okey, kita tanda yang ni dulu. Bila mana kita nak start tanda, okey, bila mana kita start daripada bawah ni, tolong pastikan imagination korang depan-depan ni tak ada lagi. Sebab kita start daripada sini dah ni. Maknanya okey, yang ni jadi. So yang ni baru open, ini close kat sini. Okey, yang ni pula close kat sini, yang ni close kat sini, dan berlaku satu candle merah. Ini merupakan resistance. Boleh tak? Setakat ni boleh tak yang ni? Boleh tak boleh ni? Kalau tak boleh cakap. Saya nak dengar yang tak boleh. Boleh cikgu. Boleh Boleh. Okey, Nak tanya lain sikit boleh cikgu? silakan. Macam mana nak setting apa dekat cikgu tarik kotak tu ada kita tagging monthly kat situ. Okey, Saya buat dekat tak boleh tak cikgu? pergi dekat chart, tekan right click, pergi dekat properties, tekan command, show object description. Show object description. Dapat? Okey. Okey dapat. Okey, baik. So sekarang ni kita bermula, okey, sama. Baik, kita bermula daripada point low yang dekat bawah ni, yang mana point ini merupakan marking in term of SNR, dia merupakan support. Okey. Then kita nak cari point high, jangan sedap-sedap hati tanda gitu saja. No. Apa dia point high? Point high merupakan resistance. So kita kena cari dekat mana kedudukan resistance sekarang. Okey. 1 hari bulan 2 ini candlenya. Ini merupakan resisten yang berlaku. Boleh ataupun tidak setakat ni. Boleh cikgu. Okey, so ini resisten. Ini resisten dia. Okey. Saya tak marking betul-betul sebab apa? Kita akan padamkan marking tu sebab dia akan bertukar menjadi RBS lah. Okey. Baik. Saya stop setakat ni. Okey, kejap sorry. Okey, yang ni kita pakai triple pixel. Normally kalau kata saya floating, normally memang saya letak triple pixel lah. Okey, guys. Sebenarnya ini merupakan pembatalan yang berlaku pada time frame monthly untuk point lower low dekat sini. Previous structure, perasan tak? Ni sebenarnya SBR ni dekat sini. Dan SBR ni apa dia? Lower low untuk previous structure. Perasan tak? Nampak tak? Nampak ya. Dia membatalkan SBR yang dekat sebelah. Dia dah bagi signal bahawa trend akan berubah. Dan ketika Tanda mana reversal, cikgu, ya, dia bila membatalkan tu seolah-olah dia bagi tanda untuk reverse dia bagi tanda. Tapi tak semua tanda tu kita boleh pakai. Pasal apa? Dia macam ni. Bila mana dia berjaya membatalkan kedudukan SBR yang sebelum, memberikan gambaran sekarang buyer lebih kuat daripada seller sekarang. Namun begitu, apa yang menjadi masalah ialah majority buyer, adakah mereka telah yakin bahawa mereka boleh mendominasi market sekarang? Faham tak? Faham tak faham? Faham cikgu? Saya nak dengar yang tak faham. Ada tak yang tak faham? Pergerakan daripada low naik kepada high, itu merupakan pergerakan buyer yang telah membatalkan kedudukan SBR. Mana SBR? Line yang warna merah. Di sini telah memberikan gambaran bahawa buyer lebih dominan berbanding dengan seller. Dekat sini yang pertama. Masalahnya, kita tak boleh secara terus mengatakan bahawa trend telah berubah. No, tak boleh. Pasal apa? Buyer belum betul-betul secara majoritinya yakin bahawa ini merupakan masa yang sesuai untuk buy. Dapat? Faham? Ini market behavior ni. So benda ni quite dalam sikit. Boleh? Boleh tu. Boleh saja. Maksudnya cikgu, Okey, sekurang-kurangnya kalau kita nak
join sekali masuk dalam market, kena tunggu 3 ataupun 4 wave lah cikgu Kalau saya akan masuk dekat higher low. Yang tu selamat. Kalau higher low di sini maksud cikgu wave yang keempat lah. Ya. Okay. Kita bukan nak kata selamat confirm takkan rugi ke apa ke, tak, bukan macam tu. Okay, in term of theory, high tu dah jadi RBS, menghalang pergerakan seller daripada meneruskan terjunan ke bawah. Tak ada lagi lah dalam marking, saya tak buat lagi lah, tapi kena imagine lah. Okay, so bila mana higher low tu nak berlaku, dah ada pemampan. Dan dalam masa yang sama, kena ingat kita dah ada 3 point. Apa dia? Low, high, higher low. Okay. Oh sorry, saya takut Abu Turah faham yang bawah ni. Sorry. Saya sebut higher low yang ni, bukan higher low yang ni. Boleh Sorry Boleh tak? Boleh juga boleh. Higher low yang nombor 2, bukan 1 2. Yalah, tadi awak sebut 4 kan. So saya sambung terus je lah. Tapi takut yang lain tak dapat catch up. Okay. Low, high, higher low. Dia naik buat higher high yang atas tu, dia turun bawah balik buat higher low. Yang sama dengan kawasan resisten tu. Itulah malas marking lagi. Resisten pun buat warna ni. Okay. Saya tukar. Ni higher low yang saya sedang cakapkan, yang ni. Okay. So at least dah ada low, high, higher low, higher high. Dia orang kata saya nak masuk tu selesa lah sikit. Taklah takut sangat. Okay, boleh. Okay. Sekarang ni kita dah ada high. Seterusnya kita nak mencari higher low. Okay. Tengok kita nak cari higher low. Tak cukup sejam ni. 15 minit je bela ni. Okay, higher low. Apa maksud higher low? Okay, sekejap macam mana aku nak buat ni? Okay, higher, low. Low ni apa dia? Low ni merupakan support. Ni. Higher low. Okay. Boleh catch up lagi tak setakat ni? Apa itu higher low? Boleh. Low tu merupakan support. Bila mana kita nak cari higher low, kita mencari support yang lebih tinggi. Dapat tak? Jangan sampai aku petik nama seorang ni. Royson, dapat tak? Royson ke apa ke benda ke ni? Okay, Syahamuddin dapat saja dia. Dapat. Okey. Norazihan Abu Bakar dapat tak? Dia tak boleh on mic. Abang Latif? Fendi? Dapat cikgu. Tak ada soalan? Tak ada cikgu. Ada soalan tanya tau, jangan tak tanya tau. Dapat cikgu. Okey. Chris, Kebun, Abang Azwan tak ada soalan dah kot. Saya dapat itu. Okey, baik. So itu dia higher low, yang mana kita akan mencari kedudukan support yang lebih tinggi daripada ni. Apa itu support? Sekali lagi, support ini merupakan gandingan antara dua candle yang berada lebih rendah daripada current price. Contoh, ini current price yang sekarang. Candle ni close, dia dekat sini. Okay, so ini merupakan support. Kenapa saya tak entry dekat higher low dekat sini? Sebab saya tak ada RBS kat sini. Saya tak ada RBS dekat sini yang akan menghalang pergerakan ni. Tak ada. Berisiko. Market masih lagi boleh bertukar trend dekat situ. Faham tak? Itu reason kenapa saya tak masuk higher low dekat sini. Boleh faham tak? Faham cikgu. Okey. Baik. Seterusnya, kita nak mencari higher high. Okay, higher high. Anyone, ada yang nak cuba tak? Apa dia higher high? Siapa-siapa? Apa dia higher high? Resistance. Resisten cikgu. Higher resistance. Boleh?
higher resistance. Itu dia higher high. Okay, itu dia resistance, higher resistance. Itu dia higher high. Baik, yang ni kita tanda turun ke bawah sini. Okay, okay, dan baik. So resistance, kena ingat apa dia resistance. Resistance merupakan combination of two candle yang mana biru dan merah, dan dia berada lebih tinggi daripada current price. Contoh candle ni. Okay, candle ni dah close, kemudian dia close kat bawah ni. So automatically ini merupakan resistance. Okay, ini merupakan resistance. Bila mana kita tahu yang ini merupakan resistance, kita boleh appoint point ini sebagai higher high. Setakat ni ada soalan ataupun tidak? Tak ada. Okay. Bila mana kita dah ada point higher high, automatically ini telah pun bertukar, high ni telah pun bertukar menjadi apa? RBS. RBS. Alhamdulillah. Siapa yang jawab ni? Kristua cikgu. Kristua. Bang, nama apa betul bang? Norhan. Norhan. Ya, saya cikgu. Saya nak panggil apa bang? Norhan ke? Saya nak panggil Kris ke? Nak panggil Tuah ke apa ni? Panggil apa saja pun tak apa cikgu. Daripada mana bang? Penang cikgu. Oh, Penang belah mana? Belpas. Oh, saya orang Penang. Saya tengok macam cikgu orang Penang baru ni yang tadi ada mesej tu. Tapi saya tak tahu cikgu ni kan di belah mana? Saya Penang dekat Sungai Dua. Oh, Sungai Dua belah seberang ah. Ya, betul. Oh. Boleh nanti bila-bila kita jumpa. Tak nak. Okey, Kopi. tak apalah, nantilah. Okey. So sekarang kita nak mencari higher low. Sekarang kita nak cari higher low. Okey. Bila mana kita nak cari higher low, guys, okey. Saya cuba kalau kata tak boleh bawa, tolong bagi tahu tak boleh. Okey. Saya cuba. Kalau tak boleh bawa, tolong cakap tak boleh bawa. Okey. Berat ni, benda ni berat. Ni support. Tengok pair low dengan high dulu. Tengok pair low dengan high dulu. Saya ulang sekali lagi, fokuskan hanya low dengan high sahaja. Okey, hanya low dan high sahaja. Jangan tengok benda lain. Bawah ni support, atas ni resistance. Okey. Resistance ni saya buat warna powder blue. Okey, settle. Baik. Okey, sekejap. Yang ni kita buat warna grey. Okey. Support ni saya buat warna merah lah. Okey, support ni warna merah. Kau ambil. Yang ni saya buat warna biru. Okey. Sebenarnya bila mana kita nak entry, apa yang kita buat, kita beli dekat support dan kita sell dekat resistance. Sebenarnya bila mana mula-mula berlaku pergerakan low dan high, okey, low dan high, kita akan terlepas entry. Kenapa? Sebab kita tidak ada rujukan di mana kedudukan support dan resistance yang cantik. Saya stop setakat tu, jangan tanya lagi, jangan cuba fahamkan lagi. Saya cuba terangkan sikit lagi. Okey, bagi saya masa sikit. Kalau sekiranya tuan-tuan perhatikan, atas ni kita dah tahu ini merupakan resistance. Atas. Okey, dekat atas ni. Baik. Kita dah tahu sini resistance. Soalnya sekarang kita nak cari pair dia. Pair dia apa? Higher low. Macam mana kita nak cari higher low? Apa dia higher low? Higher support.
Bila mana kita nak cari higher support, sebenarnya marking ni apa dia? Resistance become support. So this is the support yang kita aim untuk berlaku. Berlaku apa point kat sini? Anyone? Retracement. Higher low, saya sebut point. Point yang akan berlaku di sini adalah point higher low. Itu expectation kita, expectation saya. Boleh faham tak? Sebab tu kalau perasan, kadang-kadang korang tengok analisis, sama ada saya ataupun student, dia akan buat macam ni. Dia akan buat macam ni. Pasal apa dia buat macam ni? Sebab sini ada RBS. Boleh faham tak setakat ni? Okey. Ini kita dah tahu resistance. Seterusnya kita nak cari pairing dia. Dekat mana pairing dia? Dekat support. Kita nak cari dekat support. Baik. Dalam keadaan yang sebegini, sekiranya tuan-tuan nak meminimalkan risiko entry tuan-tuan, turunlah pada time frame yang lebih rendah. Contohnya weekly. Nak rendah lagi, turun time frame daily. Dan dalam masa yang sama saya tegaskan, okey, saya tegaskan pemilihan untuk entry ni tadi, kalau kata boleh, kecilkanlah dia punya risk dia. Janganlah ambil risk yang besar-besar. Boleh faham? Okey. Ini merupakan RBS. Nampak tak? Ini merupakan RBS. Dalam masa yang sama, RBS ini juga masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Ini daily ni. Nampak tak? Ni. Ke korang tak nampak ni? Nampak. Okey, nampak Sekejap Okey. Saya marking kat sini. Okey, daily. Warna biru. Okey. Cikgu, Ya. tanya sikit. Okey, untuk monthly tadi, higher low yang pertama tu, Okey. yang ketiga, Higher low yang pertama. okey, untuk wave yang ketiga tu, Okey. wave kedua. Low, high, lepas tu higher low kan. Okey. Okey cikgu, apabila kita tahu, saya nak tanya, apabila kita dah tahu candle monthly tersebut yang warna merah tu dah close, tidak melebihi daripada support di bawah low tu, so kenapa kita tak terus saja set untuk Buy kat situ. Ya. Kalau risk taker, silakan, tak ada masalah. Tapi saya bukan seorang risk taker. Ada dua keadaan permulaan trend yang saya nak. Yang pertama, sekiranya dekat sini ada cakok. Apa dia cakok? Dalam kes ni RBS lah. Boleh? Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan untuk high low ni tadi, dia berada lebih tinggi ataupun sama dengan 50%. Ada tak? Abu Durrah ada tak masa perbincangan high low ni yang saya guna Fibo ni? Tak ada cikgu. Tak ada? Ha. Okey, saya terang balik. Kekuatan daripada bawah naik ke atas, let's say kita kata contoh 100% lah, buyer naik. Okey, buyer naik 100%. So this is the momentum of the buyer. Saya nak paling tidak pun biarlah seller tu turun hanya sekadar 50% sahaja daripada keseluruhan pergerakan seller tu tadi. So the best place for high low is here. Boleh tak? Okey, faham. Kalau kata pakai Fibo, saya nak macam tu. Saya nak macam tu. Bukan saya terima apa yang market bagi. Trade je lah, dah market bagi gitu. No, saya bukan macam tu. Boleh tak? Okey, boleh. Okey. So maknanya dalam kondisi macam ni, seller masih kuat lagi cikgu sebab Ya. lebih daripada 50%. Betul. Nampak?
Boleh Abu Turah? Okey, nampak je tu. Okey. Terima kasih, cikgu. Faham. Baik, sama. Saya terangkan sikit lagi. Saya ulas sikit lagi pasal apa nama high low punya point ni. Abu Turah tadi ada cakap, sekiranya candle warna merah ni close, okey, dan dia close lebih tinggi daripada kedudukan, sekejap saya padam. Okey. Dia close lebih tinggi daripada kedudukan support ni. Ni candle ni. Okey. Kenapa tak kita terus je entry selepas close candle bear ni? Okey. Dia macam ni. Bila mana nak entry, kita kena entry pada kawasan support, ataupun kita kena entry pada support. Dan kena ingat, fahamkan betul-betul apa yang saya cuba sampaikan sekarang. Support ini merupakan gandingan antara dua candle. Bila saya kata dua candle, bermaksud merah dan biru. So sebenarnya nak entry menggunakan Bada punya style ada dua jenis. PO entry, contoh dah nampak high kat sini, PO kat sini, pending order kat sini. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua yang low risk. Terus terang saya cakap, insya-Allah. Kenapa low risk? Macam ni. High low dah siap. Ada candle merah, ada candle biru. So ini dah jadi support. Ini dah jadi support, retracement pun dah berlaku. Open candle ni baru entry. Baru entry. Open candle ni baru entry. Itu jenis entry yang ada dalam Bada. Confirmation dia. Boleh dapat tak? Faham. Abu Turah dapat tak? Dapat cikgu, insya-Allah. Okey. Terima kasih cikgu. Ada dua jenis entry. Okey, ada dua jenis entry. Tapi saya cakap terang-terang, jujur lillahi ta'ala, saya tidak menggunakan jenis entry yang kedua yang selamat tu tadi. Kenapa? Sebab saya tak ada masa nak tunggu. Kalau kata saya punya perangai, saya cakap terang-terang, kalau kata saya tak letak entry, saya takkan tengok chart. Mampulah kau nak jadi macam mana pun. Terus terang saya cakap. Sekurang-kurangnya, contoh, okey. Okey. Saya aim dia nak buat high low kat sini. Saya aim dia nak buat high low kat sini. Kalaulah kata tengah nampak dia nak turun ni, saya akan entry sell dulu. Kau floating mampulah kau. Kurang-kurang saya ada rasa nak tengok chart. Kalau tak, langsung saya tak tengok chart. Kalaulah kata okey, ini nak bubur PO, bolehlah nak bubur PO, tak ada masalah. Tapi takut lambat sangat ke apa ke. So nak bagi saya alert juga dengan chart, saya pacak je satu sell. Pasal apa? Aim saya kat sini. Kalau dia naik lebih pada tinggi daripada sini, saya akan close. Saya akan stop loss, saya akan letak SL saya kat sini. Selesailah. Saya nak bagi saya alert dengan chart supaya saya monitor time to time. Okey? Baik. Okey, tu dia jenis entry. So maksudnya cikgu, jenis yang pertama tu lebih prefer kepada PO limit bagi teknik breakout lah cikgu Teknik breakout ni apa pula? Kan dia dah high low ke high tu dia dah breakout high. Dia dah retrace dekat high. Ya. Okey. Betul lah tu. Okey cikgu. Okey, faham. Okey, baik. Okey. So, saya buka balik time frame daily sebab tadi nak terang pasal time frame daily. Saya nak terang pasal entry sebab tadi ada soalan daripada sahabat kita bertanya berkenaan dengan entry. Okey. So, saya tak nak lah ambil sampai bawah ni jauh-jauh. Saya just ambil sini je, low, high, high, low, high, high. Tak boleh ambil sini, kena ambil sini. Pasal apa? Sini dah batal, sini high, high. So, low, high, high, low, high, 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 low, then high, high, dan high, low. Okey, baik. Ini merupakan kawasan di mana belum berlaku lagi retracement dekat sini. Untuk time frame daily. Dekat sini. Jadi tuan-tuan boleh peka dengan keadaan di mana akan berlakunya retracement untuk time frame yang rendah. Sebagai contoh, kita ada dua pilihan. Yang pertama di sini, ini yang pertama. Okey, ini yang pertama.
dan ini yang kedua. Okey. Apa beza yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, yang atas lah, saya maksudkan yang atas lah, yang atas ni. Yang pertama, dia lebih tinggi daripada kedudukan RBS monthly ni. Ni RBS monthly. Sekejap saya tebalkan dia sikit. RBS monthly, saya tebalkan dia sekadar nak bagi korang nampak, bukan sebab dia belum retrace ke apa ke, sebab dia belum nampak. Okey. Okey, katakanlah sekarang ni kita dekat high atas ni. Kita dekat high atas ni, kita nak aim ni, kita nak sharp shoot lah contohnya. Konon-kononnya. Okey. Sebab tadi ada soalan macam mana kita nak trace, macam mana kita nak kurangkan risiko dan sebagainya. So saya menjawab soalan tu sekarang. Okey. Patah balik time frame daily. Ya, mana dia. Okey. Ini RBS monthly. Kalau kata korang betul-betul nak low risk, saya akan ambil belah bawah. Saya tak akan ambil belah atas. Tapi kalau kata korang jenis yang risk taker tapi mampu mengawal kedudukan account dengan baik, entry dengan baik, nak pacak dulu sini 0.01 pun silakan, tak ada masalah. Bila mana dia turun RBS monthly ni betul-betul dekat situ, nak pacak juga, silakan, tak ada masalah. Atas risk masing-masing lah. Janji kurangkan risk. Tapi kalau saya ambil belah bawah. Saya tak ambil belah atas. Kalau dah nama engkau nak sharp shoot, kalau dah nama engkau nak low risk, kenapa nak letak belah atas entry tu? Letaklah belah bawah. Dan dalam masa yang sama, kedudukan RBS ni pun belum berlaku retracement. Okey? Retracement sebenarnya tak berlaku ni. Tak kena pun sebenarnya time frame daily ni. Saya tunjuk cara lah. Okey? Kita tunjuk, kita turun time frame H4. Alah, ni aku lemah ni. Data dah tak ada. Dah tak ada. Dah tak boleh nak ni dah. Sorry lah guys, saya dah tak boleh nak ni dah. Guna trading view je tu. Itulah masalah dia, saya tak reti. Kalau saya reti, saya buat dah. Tengoklah kod boleh laju ke benda ni, kita tunggu kejap Sementara tu ada soalan tak? Tak ada, clear Yang lain-lain semua clear, tak ada soalan. Ni cara macam mana kita nak macam mana kita nak minimizekan entry lah. Kita turun time frame yang lebih kecil, kita buat balik plotting, kita semak balik mana yang belum berlaku retracement, mana yang masih lagi orang kata dah break, dah valid ke apa ke. Kita kena semak. Tolong pastikan benda tu buat. Kalau kata nak sharp shoot, kalau kata nak, sebab kita tak ada QM, kita tak ada head and shoulder, kita tak ada benda-benda tu lah. Saya tak reti lah chart pattern ni. Apa yang saya tahu, bila mana jumpa RBS, saya akan cuba masuk. Sekiranya RBS itu dalam masa yang sama merupakan point untuk 2 point lah, macam case tadi, high ataupun high. Okey. Cikgu, Ya. tanya sikit yo. Ya. Tak boleh. Pengalaman cikgu, dalam pengalaman cikgu selama ni trading, average purata pergerakan untuk satu pair ni berapa juga baru tick Benda tu pakai data je. Benda tu pakai data je. Okey. Kejap. Saya tamatkan video ni dekat sini.